without further ado, I will introduce today's speaker. Alright, so today's discussion will be on E&E technology otomasi di era revolusi 4.0. Alright, so speaker kita hari ni ialah Encik Muhammad Shukri. He is currently a HRDC Assistant Manager E&E Department. Okay, so you guys, if you guys can see on the left side here, he has a lot of certifications and license there. So dia ada vocational training officer, certified trainer for Malaysian Master, and international skills training. Semua tu is under his qualifications and license. Alright, so just a little bit of background of him lah. Alright, so he has a diploma in industrial from GMI, German Malaysian Institute. So today So I think that's all from me. I mean on Encik Muhammad Shukri. So I will stop sharing my screen. So Shukri can start sharing his and start his presentation and sharing. Thank you. Assalamualaikum and selamat tengah hari. Tengah hari ya, selamat petang kot kan. Okey, terima kasih Marisa. Baik, ini adalah sesi pertama webinar yang saya jalankan. Okey, tapi saya dah banyak kali ataupun dah beberapa kali conduct online class lah. Tapi tidak webinar. Baik. Pertama sekali sebelum kita mulakan, saya ingin maklumkan bahawa sesi yang saya adakan pada hari ini sebenarnya bertujuan untuk mengutarakan program-program yang ada di SHRDC, especially program yang berada di bawah elektronik dan electrical engineering. Okay. Secara umumnya, program-program yang ada di bawah kelolaan electrical and electronic department ini adalah program-program yang berasaskan automation, mechatronics, dan yang seangkatan dengan dia. Dan program-program ni juga tidak tertumpu hanya pada program-program berbentuk kita kata untuk professional certs, tapi ada juga program-program yang lebih berbentuk skill certification. Saya akan terangkan lebih lanjut. Jadi tidak hanya tertumpu kepada graduan lepasan ijazah ataupun diploma sahaja, tapi apa yang saya akan terangkan ni adalah sesuatu yang secara umum. Juga pada mereka yang lepasan SPM, mahupun mereka yang ketika ini bekerja dan mencari apa-apa kita kata penambahbaikan daripada segi kemahiran yang sedia ada. Baik. So tanpa membuang masa, share dulu saya punya skrin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya rasa mungkin ada di kalangan peserta hari ini yang mungkin pertama kali. Tadi juga saya dengar ada yang pernah memohon di SHRDC tapi masih belum memulakan pembelajarannya. Okey. So jadi peluang ni saya gunakan untuk memperkenalkan siapa SHRDC supaya anda tahu, dan boleh, yang lebih penting boleh war-warkan atau boleh kita kata boleh luaskan berita ni kepada kawan-kawan lah. Baik. Selangor Human Resource Development Center. Baik, serba sedikit berkenaan dengan sejarah dan juga latar belakang ni. Saya tak akan ambil masa yang lama sebab saya tahu anda semua lebih berminat untuk mengetahui tentang bidang teknikal kan. Tapi tak apa. Kok mana pun kita kena kenal orang dia dulu kan. Tak kenal maka tak cinta kata orang. Okey. Sedikit profil berkenaan dengan penubuhan Selangor Human Resource Development Center. Baik, Selangor Human Resource Development Center ditubuhkan melalui kerjasama tiga pihak, iaitu kerajaan pusat ataupun kerajaan Malaysia pada waktu itu, kerajaan negeri iaitu negeri Selangor, dan juga wakil daripada pihak industri pada ketika itu. Baik. Kalau kita tengok di bawah ni ada beberapa
lambang lah kita ataupun logo mereka-mereka yang sebenarnya terlibat secara langsung daripada dulu, dan ada yang kita kata agak terbaru menyertai kumpulan-kumpulan inilah ya. Okey. So kita lihat kalau dari kerajaan Malaysia sendiri diwakili oleh MIDA, okey, Malaysian Industrial Development Authority. Bawah kerajaan Selangor iaitu di bawah Invest Selangor mewakili kerajaan negeri, dan juga SUK sendirilah Situs Kerajaan Negeri. Baik, dan juga beberapa wakil daripada industri, contoh macam Renesas, Texas Instruments, Panasonic. Mereka ni adalah antara ahli-ahli yang telah lama berada dalam kumpulan ini. Baik. Pengurusan tertinggi SHRDC diuruskan oleh kita kata board of director lah yang diwakili oleh pengurusi kami sendiri daripada industri JF Technology. Kemudian wakil-wakil vice chairman kita ada daripada kerajaan negeri, daripada wakil industri juga. Dan juga pada masa ni kami ada banyak membuat kerjasama dengan kita kata pertubuhan tertentu, contoh macam MTC baru yang paling terbaru adalah dengan MTC iaitu Malaysian Timber Council. Okey, kita ada MPIA dan sebagainya untuk bidang-bidang teknologi yang berbeza lah. Profil pusat, profil SHRDC. Baik, sebelum saya terlupa, kita ada quiz. Kita ada quiz di hujung pembentangan ni nanti. Jadi dah tentu soalan-soalan tu daripada apa yang saya terangkan lah. Dan kita ada hadiah menarik jugalah. Kalau tidak nak bagi hadiah melancong, tapi sebab tak boleh melancong, jadi kita bagi hadiah yang lain lah, kita ganti balik. Okey, latar belakang SHRDC ditubuhkan pada 14 Februari 1992. Lebih kurang ya dah hampir 30 tahun sebenarnya SHRDC. Kapasiti kami ada lebih kurang 40 orang pekerja pada ketika ini, dan juga 150 orang tenaga pengajar berdaftar, iaitu tenaga pengajar yang kita bawa daripada industri. Dan mereka ini adalah kita katakan orang-orang yang sangat terampil dalam bidang mereka. SHRDC juga adalah sebuah pusat yang telah pun ditauliah dan diiktiraf oleh beberapa badan persijilan profesional, contohnya seperti JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk program-program persijilan di bawah JPK sendiri. Kita ada program-program untuk daripada HRDF, Human Resource Development Fund, daripada SEDA untuk program solar, di salah satu, the only one kita kata authority yang mengawal selia teknologi solar di Malaysia. Kita ada IPC untuk microsystem, kita ada SSF Swiss Smart Factory untuk IR 4.0 yang mana saya akan terangkan nanti, dan ada juga beberapa lagi lah yang saya tak masukkan sini. Contohnya kita ada pentaulihan daripada HWK Handwork Scammer Aachen Germany untuk program-program ECPLC, dan juga kita ada program pentaulihan daripada Box Hill Australia untuk program-program keterampilan di bawah Australian Skill Framework. Baik. Pihak berkepentingan seperti yang saya terangkan tadi, kita ada 32 ahli daripada industri juga kerajaan. Baik. Baik, setelah menghampiri 30 tahun penubuhan SHRDC, kita tengok sedikit pencapaian. Asal penubuhan SHRDC pada 1992 adalah untuk membekalkan tenaga mahir kepada industri. Itu adalah matlamat asal penubuhan SHRDC. Jadi sektor perkilangan pada tahun 1992 seperti yang kita tahulah, Malaysia pada waktu itu baru melangkah ke dalam era industri. Kita tahu tertubuhnya Proton pada tahun lebih kurang 1985. Jadi rentetan daripada penubuhan itu, maka
banyaklah pelabur-pelabur asing yang datang dan banyaklah syarikat-syarikat yang ditubuhkan ataupun yang dibina, terutamanya di kawasan Selangor lah. Jadi hasil daripada kita kata tumbuhnya banyak syarikat-syarikat di Selangor ataupun di Shah Alam pada waktu itu, maka permintaan terhadap tenaga mahir makin meningkat. Sebab kita tahu teknologi. Sebab Malaysia sebelum pada itu lebih dikenali sebagai sebuah negara yang bergantung kepada hasil tani, agriculture. Jadi satu transformasi, saya katakan, satu transformasi daripada satu sumber pendapatan negara yang sebelum itu kepada satu sumber pendapatan yang berbeza. Jadi berlaku banyak gap ataupun banyak kita kata kelompongan dekat situ, daripada segi tenaga mahir yang diperlukan untuk kita kata untuk memberi support pada industri waktu itu. Baik, cukup. So 1996 hinggalah seterusnya 2020. Jadi SHRDC telah mengembangkan bidang-bidang teknologi yang berbeza mengikut kepada kehendak pada waktu-waktu itu. Kalau kita tengok 1996 hingga tahun 2000, industri automasi dan juga IT itu adalah satu kita katakan bidang yang mana agak tinggi permintaan di pada waktu itu. Jadi selaras dengan perkembangan dan juga permintaan terhadap teknologi, perubahan pada teknologi dan juga perkembangan teknologi di industri, maka SHRDC juga seiring dengan perubahan tersebut. Baik, jadi kita tengok kalau daripada sini, pada tahun 2011 hingga 2015, SHRDC telah mula mengembangkan kemahiran kepada bentuk persijilan profesional, di mana kita masukkan program Malaysian Meister, yang mana Malaysian Meister ni adalah foundation ataupun asas kepada program Expert Craftsman in PLC ataupun yang apa yang kita panggil ECPLC. So ada yang datang hari ni, saya tahu dia masuk menyertai program tu. Jadi mungkin tak nampak dekat sini mana ECPLC. Jadi ECPLC itu adalah salah satu program di bawah seliaan HWK Germany, dan dia adalah sebenarnya satu program foundation yang diambil daripada Malaysian Meister. Begitu juga dengan solar teknologi, pada dalam era 2011 hingga 2015, masa itu kita masukkan program ni, dan sehinggalah akhirnya pada 2020 SHRDC telah mula melebarkan sayapnya sampai ke Switzerland, bila mana kita bekerjasama dengan Swiss Smart Factory untuk teknologi IR 4.0, untuk mengembangkan teknologi tersebut. Baik, serba sedikit, ini adalah sedikit data yang saya kongsikan berkenaan dengan jumlah pelatih yang kita dah latih. Hampir 30 tahun tu. So kita dah melatih lebih kurang tapi lebih daripada 90,000, lebih daripada 90,000. Itu angka yang angkanya berubah-ubah lah. Kalau ikut sampai sekarang ni, saya rasa dah lebih daripada angka yang saya ada lah, yang ada dekat depan ni. Baik. Okey. Saya kongsikan strategi dan kerangka pembangunan tenaga mahir Malaysia. Ini adalah satu kerangka yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam melahirkan tenaga mahir. Okey, kenapa saya kongsikan yang ni? Kerana kita perlu tahu bahawa agenda membangunkan tenaga mahir ini adalah satu agenda nasional. Maksudnya dia bukan hanya satu kita kata bukan diletakkan pada bahu SHRDC saja, tapi pada semua rakyat Malaysia ataupun pada semua pemain-pemain industri ataupun pada semua pemain-pemain kita kata semua pusat-pusat latihan yang memberi latihan teknikal. Baik. Jadi apakah strateginya? Baik, kita tengok lebih mudah. So contoh, mereka warga negara Malaysia sudah tentu, dan bakat-bakat baru ni adalah maksudnya mereka yang kita kata golongan
golongan remaja ataupun golongan muda lah, yang kita katakan lepasan SPM mungkin daripada 18 sehingga pada ijazah mungkin dalam hingga usia mungkin 27 ataupun 30 tahun lah kita kata. Baik, jadi mereka ini adalah dikatakan bakat baru, mana mereka adalah orang yang belum mereka sama ada mereka fresh, belum lagi mempunyai apa-apa kemahiran yang spesifik, tapi sebaliknya mereka mungkin dah mempelajari apa-apa asas di universiti, di politeknik dan sebagainya. Jadi mereka ini kita katakan sebagai mereka inilah yang dilatih melalui sistem perantisan ataupun sistem latihan kemahiran untuk dibekalkan kepada industri, dan mereka juga dikenali sebagai tenaga kerja tanpa pengalaman. Okey, baik. Dan juga tenaga kerja sedia ada, iaitu mereka yang mungkin dah bekerja, mungkin kelulusan hanya SPM atau dulu SRP, sekarang tak adalah PT3. Okey. So mereka akan menduduki ataupun mereka boleh mengambil apa-apa jenis persijilan untuk menaikkan taraf pendidikan mereka sendiri secara tak langsung, dan juga memberi satu daya tambah kepada mereka punya, kita kata, value ataupun nilai diri mereka sendiri untuk pergi lebih jauh dalam sektor industri, dengan menyertai program-program kemahiran yang disediakan oleh pusat-pusat latihan. Jadi apa yang saya nak highlight dekat sini, SHRDC secara umumnya terlibat dalam pembangunan kemahiran bagi kesemua klasifikasi ini, bagi mereka yang berada dalam klasifikasi ini, sama ada mereka adalah bakat baru ataupun mereka adalah tenaga kerja sedia ada. Jadi SHRDC terlibat secara keseluruhan dalam bagi kedua-dua kategori inilah, saya katakan, bagi kedua-dua kategori ini. Okey. Jadi maksudnya di sini SHRDC sendiri menyediakan pelbagai bentuk latihan dalam pelbagai sektor ekonomi, dalam pelbagai sektor kemahiran dan juga sektor teknologi, alright, mengambil kira kesemua mereka-mereka ni tadi dalam kategori-kategori berbeza ni, dan melalui teknik persijilan yang bermacam-macam. Jadi boleh pilih lah, senang cakap, biasa di sini. Baik, seterusnya kita masuklah kepada topik kita, teknologi automasi di era revolusi 4.0. Okey. Saya tidak akan bercakap secara detail berkenaan dengan revolusi 4.0 dan sebagainya, kerana apa yang saya beritahu tadi, session kita ataupun sesi kita pada petang ni sebenarnya lebih menjurus kepada memperkenalkan SHRDC kepada umum, kepada mereka yang ada hari ini, apa sebenarnya yang boleh dimanfaatkan kepada daripada program-program yang SHRDC ada lah. Baik. So jadi disebabkan saya adalah pengurus untuk Department E&E, jadi saya sudah tentu saya akan promote, saya akan promote department saya lah, apa-apa program yang ada di dalam di bawah Electrical and Electronic Engineering. Baik. So jadi saya bercerita tentang automasi hari ini. So mari kita tengok sedikit apa yang dimaksudkan dengan automasi. Ini especially bagi adik-adik kita ni yang baru lepas SPM ni, yang tak tahu benda ni apa. Tak ada hala tuju lagi, dia pun tak tahu apa benda, dan kebanyakannya ataupun saya katakan most of the time bila kita buka iklan contohnya automation dan sebagainya, kerap kali mereka yang datang minta ataupun mereka yang datang membuat permohonan ni, dia kata ini automotif dia kata. Oh, ni automotif ada belajar pasal kereta. Oh tak. Ini bukan automotif, ini automasi ataupun automation. Jadi auto tu agaknya dia membawa kepada banyak dia membawa kepada banyak persepsi. Dan kita tahu auto ni sebenarnya is automatic lah. Maksudnya apa saja yang berkaitan dengan automatic itu dia akan guna perkataan auto. Cuma selalu disalah anggap perkataan automasi ni dengan otomotif kebiasaannya. Okey. So mari saya definisikan dia. Baik, automasi dia adalah teknik membuat alatan, mengeluarkan sesuatu barangan sama ataupun proses menghasilkan barang tersebut, atau sistem yang beroperasi secara automatik
termasuk penciptaan dan penggunaan teknologi untuk memantau, monitoring, mengendalikan pengeluaran production dan juga penyampaian produk dan perkhidmatan, delivery dan sebagainya. Baik. Otomasi juga ditarifkan sebagai kemampuan sesuatu sistem ataupun peranti untuk melaksanakan kerja dengan bijak, tanpa atau dengan penilaian manusia. Tanpa ada human present dekat mesin, ataupun memang straight away menggunakan control system dari rumah, kan. Macam kita lah, di rumah kita ada aircon, kan. Tak ada orang yang aircon sekarang semua dah pakai control system. Pip, 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 pip. Lebih menarik lagi, dengan adanya IR 4.0 ataupun revolusi 4.0 ni, remote pun dah tak payah guna dah. Okay, nanti saya explain lah. Okay. Baik, 3 unsur yang penting dalam otomasi anda perlu tahu. Dia mesti ada masukkan input. Ini cara dia beroperasi lah. Dia mesti ada input, dia mesti ada proses. Okay. Input ni apa? Input ni dia boleh jadi daripada berbagai-bagai cara lah. Antaranya kalau kita sebut dalam automation ni, input tu adalah mungkin sensor. Sensor dia sense apa-apa, contoh macam kalau kata sensor untuk haba kata. Jadi bila ada haba, bila ada orang masuk dalam satu bilik, lampu pun terbuka. Jadi sensor tu adalah input kepada sebuah sistem. Baik, dan macam-macam lagi lah input. Input ni boleh jadi dalam bentuk program, input ni boleh jadi dalam bentuk arahan-arahan, coding dan sebagainya. Baik. Kemudian pemprosesan, iaitu memproses. Selepas kita dah masukkan input tadi, ataupun kita dah hantar kita kata apa, penderiaan tadi kepada mesin. Jadi di situ dia akan proses. Proses itu akan menentukan output, keluaran dia, output dia. Proses itu akan menentukan keluaran dia. Apa keluaran dia? Keluaran dia lampu pun terbuka. Bila ada kesan haba dan lampu akan terbuka. Contoh. Ataupun bila ada something yang breakdown, kereta akan berhenti sendiri. Sebelum terjadi apa-apa yang buruk, dia akan berhenti sendiri. Jadi proses input yang masuk itu adalah melalui pemprosesan, dan pemprosesan itu akan menghasilkan output, yang mana output itu berbentuk tindakan ataupun hasil. Baik. Itu adalah kita katakan unsur utama dalam sistem yang dipanggil sebagai automasi secara umum. Okey. Baik, kita tengok apa yang transformasi. Transformasi daripada satu sistem yang konvensional, kita kata yang lama, yang kuno, kepada satu transformasi sistem berautomasi. Dulu orang angkat barang, dulu. So daripada angkat barang menggunakan tenaga manusia, akhirnya tercipta automasi di mana kita gunakan conveyor untuk menghantar barang. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia. Dan lebih hebat lagi, bila masa berlalu, manusia pun dah tak guna robot pula lagi untuk angkat dan untuk letakkan pada conveyor. Itu yang dimasukkan dengan transformasi lah. Saya nisbahkan kepada transformasi yang nampak umum sahaja. Maksudnya setiap perubahan ataupun evolusi itu mengikut kepada zaman dan waktu-waktu tertentu atas desakan ataupun atas permintaan. Baik, kita tengok mengapa perlu ada automasi. Macam saya beritahu tadi lah. Automation ini kenapa dia perlu ada? Sebab satu, meningkatkan piawai produk, piawai maksudnya standard satu-satu produk. Dengan kualiti yang konsisten. Kalau kita tengok, kalau kita selalu tengok, awak selalu tengok dalam TV, dalam Astro dan sebagainya, kalau ditunjuk dalam kilang tu, dia boleh hasilkan satu produk yang sama, yang banyak secara konsisten dengan kualiti yang sama. Jadi automasi adalah salah satu sistem yang memberi kemampuan untuk satu-satu pengilang menghasilkan barangan secara konsisten dan berkualiti. Okey. Dan sudah tentu mempercepatkan automasi ini mempercepatkan proses. Itu yang paling utama pada awal penciptaan automasi ini adalah untuk mempercepatkan
dan mengurangkan pergantungan pada tenaga buruh. Ini satu statement yang agak kontroversi sikit. Bila orang kata mengurangkan pergantungan pada tenaga buruh. Jadi kita akan beranggapan apa ni maknanya orang semua tak kerja lah. Sebab semua mesin buat. Betul? Kita pun takut lah tak ada kerja. Sebab tu anda perlu berevolusi. Berevolusi. Revolusi macam mana? Maksudnya anda perlu jadi seorang yang boleh mengawal, seorang yang boleh control sistem ataupun boleh control environment tu. Memang tak ada guna tenaga buruh, memang tak ada buruh yang angkat barang, memang tak ada, memang crane jalan sendiri dan sebagainya. Tapi kita jadilah orang yang akan menguruskan kesemua jentera tu. Itu yang sekarang ni kita perlukan. Banyak sangat diperlukan. Baik. Okey. Sistem automasi dia merangkumi apa sebenarnya? Automasi ini sebenarnya satu bidang yang luas. Ini satu bidang yang luas. Dan sebenarnya dia satu bidang yang sangat kompleks. Sebab apa? Sebab dia melibatkan banyak sektor ataupun banyak disiplin ilmu dan juga kemahiran yang berbeza dalam nak merealisasikan satu automasi, sistem automasi. Baik. So kita kena ada electrical. Sudah tentu mereka ni mahir dengan electrical, mempunyai kemahiran dalam elektronik, mekanikal. Ini tiga asas ataupun tiga disiplin ilmu yang paling asas untuk menguasai bidang automasi. Dan diikuti dengan sistem kawalan iaitu instrument and control. Kalau kita panggil instrument and control, mengawal. Kita dah ada electrical, kita ada elektronik. So belajar untuk mengawal dia. Macam mana pula kita nak mengawal jentera-jentera ni? Apa yang kita perlu tahu? Pengaturcaraan, programming sudah semestilah. Nak buat sistem, nak tahu nak control sistem. So programming dan juga coding ni satu benda yang penting, dan juga teknologi maklumat. Penggunaan komputer semestinya dalam mengawal automasi dan juga membolehkan satu sistem beroperasi. Baik. Yang saya kongsikan sedikit video lah, especially bagi adik-adik ataupun anda di luar sana yang tak begitu tahu tentang apa yang dipanggil automation, apa dia semua ni. Okey. So kita tengok video ni yang saya nak kongsikan. Secara umum kita nak tunjukkan apa yang dikatakan automation sebenarnya. Ini walaupun dia tidaklah membawa maksud secara keseluruhan, tetapi dalam kata lain mudah untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan automasi. Inilah dia. Baik, kita dengarkan. Okay, so itu serba sedikit yang menunjukkan, nampak tak ada menggunakan tenaga manusia, betul? Semuanya menggunakan robotic arm. Semua menggunakan robot. So itu yang saya maksudkan. Sistem yang canggih ini dia memerlukan seseorang di belakang untuk memastikan kesemua sistem automasi itu beroperasi seperti mana yang dikehendaki. Jadi dia memerlukan pakar dalam bidang tu, ataupun dia memerlukan seseorang yang terampil ataupun yang berkemahiran dalam melakukan kerja-kerja automasi. Jadi jangan risau mesin jalan sendiri, tak ada orang kerja pula. Masih lagi nak gunakan tenaga mahir di situ. Baik. Sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu revolusi 4.0. So kita dah tengok apa itu automasi dan kita juga nak tahu apa itu yang dikatakan revolusi 4.0. Baik, macam saya katakan tadi, setiap era ataupun setiap
zaman lah kita kata, dia akan berlaku revolusi, dan revolusi ini adalah disebabkan oleh taraf hidup manusia yang meningkat, taraf hidup manusia yang meningkat, dan juga disebabkan oleh permintaan yang makin meningkat, permintaan daripada segi barangan, keperluan, perkhidmatan dan sebagainya, sebab ia berhubung kait dengan taraf hidup manusia lah, macam kita cakap daripada zaman dulu, tak ada elektrik, sampai sekarang dah ada elektrik. So revolusi itu sendiri membawa kepada penciptaan, penggunaan barang-barang, penggunaan mesin dan sebagainya disebabkan oleh perubahan era itu sendiri. Baik, mari kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan revolusi 4.0? Jadi revolusi 4.0 ini boleh dinisbahkan dengan kemunculan superkomputer. Superkomputer ni komputer yang hebat lah. Apa kita nak kata, komputer yang boleh melakukan macam-macam perkara lah kita kata. Okey, kenderaan tanpa pengemudi dah ada dah. Elon Musk dah buat dah kereta, boleh jalan sendiri. Teknologi pintar yang dapat meningkatkan daya penghasilan, pengeluaran dan juga mutu sesuatu barangan ataupun produk. Baik. Jadi ini revolusi 4.0 itu sebenarnya adalah satu transformasi pendigitalan kita katakan. Baik, kalau kita tengok daripada revolusi 1.0. 1.0 ni bila ni? 1.0 ni kalau kita lihat, ia tercetus di era kurun ke-18. 18th century, 18, kurun ke-18. Sekitar tahun 1750 lebih kurang. So perubahan besar-besaran dalam bidang pertanian waktu itu, penghilangan, pengangkutan dan beberapa teknologi lah yang ada pada waktu itu. Kereta api guna wap. Masa ni penggunaan tenaga bahan bakar lah, iaitu arang batu dan sebagainya, saya kata angin, itu adalah punca tenaga yang digunakan pada waktu itu, dan sesuai dengan kehendak manusia pada waktu itu, dan juga pengeluaran pada waktu itu. Baik. Kemudian kita berpindah pula kepada industri 2.0, bila mana mass production, bila mana pengeluaran makin meningkat, manusia makin ramai, pengeluaran makin meningkat. Dan kita tahu juga revolusi 2.0 ni sebenarnya sekitar awal tahun 1900. Industri berat sudah mula, apa kita kata, mengambil tempat waktu tu. Walaupun era sebelum tu dah ada industri berat, tapi era 2.0 ni industri berat makin banyak, dengan adanya perang dunia lah waktu tu dan sebagainya. Jadi permintaan dalam menghasilkan barangan ni menjadi lebih banyak, lebih cepat. Jadi masa tu manusia mula berfikir macam mana nak hasilkan benda dengan lebih cepat. Maka berlakulah revolusi teknologi pada waktu tu. Conveyor dah ada, dan lebih-lebih lagi bila penggunaan elektrik dah meluas. Elektrik dah meluas waktu tu, jadi kebanyakan mesin dan sebagainya sudah mula dicipta menggunakan tenaga elektrik. Jadi perubahan yang drastik waktu tu, di mana manusia sudah mula menggunakan tenaga elektrik, dan teknologi berkembang agak pesat pada waktu tu. Dan kemudian kita sampai kepada industri 3.0. Industri 3.0 ni sekitar 80-an, 70-an, 80-an, di mana komputer sudah mengambil tempat, komputer dah ada, dan komputer sudah mula digunakan dalam melakukan kerja-kerja otomasi. Masa ni dah ada. Jadi selain daripada sistem otomasi yang sedia ada, jadi sudah mula menggunakan robot dan sebagainya. Disebabkan oleh penciptaan dan juga penggunaan komputer secara meluas. Masuk pula industri 4.0. Industri 4.0 ni lagi macam-macam lah. Tetapi dia tidak boleh lari daripada semua apa yang saya sebutkan tadi, semua elemen-elemen yang ada pada 2.0, 3.0. Tetapi industri 4.0 datang sebagai satu komplement. Industri 4.0 dia datang sebagai satu komplement ataupun satu pelengkap, di mana dia melengkapkan lagi teknologi yang sedia ada pada waktu itu, dan menjadikan dia lebih baik. Baik. Bercerita tentang revolusi 4.0. Jadi DSHRDC, kita telah
macam saya kata tadi, kita telah melebarkan sayap sampai ke Switzerland, di mana kita telah jumpa partner, kita dah jumpa satu rakan kongsi di sana, iaitu dipanggil sebagai Swiss Smart Factory. Mereka adalah sebuah syarikat, saya katakan sebuah syarikat ataupun sebuah pusat R&D yang ditaja, yang ditaja oleh kerajaan Switzerland sendiri, untuk membangunkan industri 4.0. Okay? Jadi SHRDC dan dengan kerjasama SSF ni, jadi kita telah melatih tenaga mahir ataupun tenaga pengajar SHRDC kita untuk membangunkan teknologi revolusi 4.0 ini sendiri di SHRDC dan di Malaysia secara umum. Jadi telah dirasmikan pada 25 September 2018 oleh Menteri Besar Selangor sendirilah. Baik. Jadi dengan tertubuhnya Malaysia Smart Factory ataupun MSF ni, sebenarnya kita ataupun SHRDC ni kita menyambut baik seruan kerajaan dalam membangunkan sektor industri di Malaysia kepada industri berevolusi 4.0. Baik. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk memberikan awareness supaya rakyat ataupun supaya penggiat-penggiat industri tahu apa fungsi 4.0 ni sebenarnya. Bolehkah ia dikembangkan? Macam mana kalau mereka nak kembangkan, apa yang mereka perlu ada, apa yang mereka perlu tahu. Dan kami di SHRDC ini sebagai sebuah pusat yang memberikan khidmat nasihat dan memberi latihan secara tak langsung untuk mereka untuk melatih pekerja-pekerja mereka ataupun tenaga kerja baru untuk membangunkan teknologi IR 4.0 di dalam industri, di tempat kerja mereka. Jadi secara tak langsung benda ni menyumbang kepada peningkatan teknologi production dan sebagainya pada syarikat-syarikat tersebut. Baik. Okey, simple sikit. So dalam Smart Factory, sebenarnya dia ada 9 pillars. Kalau awak tengok dalam internet semua dia ada 9 pillars. SHRDC kita we are going to that 9 pillars. Kita pun menuju toward that kita kata capability. Tapi sekarang kita tumpu pada 7 dulu. Iaitu dia terbagi kepada 3, kalau awak tengok di sini 3 sektor ataupun 3 komponen utama, iaitu IT, teknologi informasi teknologi maklumat, OT, operational teknologi, teknologi operasi, dan juga digital factory. Okey, baik, ini adalah 3 komponen utama dan setiap komponen ni dia ada dia punya, kita kata perbezaan, dia ada dia punya cabang-cabang kemahiran ataupun cabang-cabang teknologi yang perlu dipelajari untuk menguasai keseluruhan revolusi IR 4.0 ni. Jadi awak tengok ni banyak ni. Ada banyak. Sebab apa? Sebab revolusi 4.0 ni saya katakan dia adalah satu revolusi yang cukup unik. Sebab dia merangkumi, kalau awak tengok dekat sini, dia merangkumi pelbagai komponen-komponen teknologi. IT, dalam IT dia ada big data analytic, dia ada cloud computing, cloud service, dia ada operational technology dan sebagainya. Itu hanya untuk IT, programming dan sebagainya tertumpu pada IT. Operational technology lebih kepada automation, factory, smart factory, cyber physical system dan sebagainya. Kemudian digital factory, ini juga lebih kepada automation, tapi dalam daripada sudut yang berbeza. Baik. Jadi di SHRDC kita, macam saya katakan tadi, hasil daripada kerjasama SHRDC dan juga SSF ataupun Swiss Smart Factory, maka SHRDC telah menubuhkan ataupun telah mengadakanlah satu makmal latihan yang memang betul-betul tertumpu untuk latihan berbentuk IR 4.0. So saya bawa, siapa yang tak pernah datang SHRDC, saya rasa ramai, mostly semua yang join ni tak pernah datang SHRDC kan, sebab mungkin waktu pandemik
So tak pernah datang, apply pun online je. Baik. Jadi saya akan buat tour, tapi tour pun online jugalah. Okey, baik. Kita akan tengok apa yang dikatakan Makmal, Malaysian Smart Factory yang ada di Asia di sini. InsyaAllah nanti kalau kata PKP dah habis, semua dah boleh datang, awak boleh datang tengok secara realitinya. Okey. Kalau awak join pula program di SHRDC, awak pun ada kesempatan untuk menggunakannya. Baik, mari kita tengok. So dengan itu dah habis lagi. Baik, jadi apa yang saya nak berbalik kepada slide yang saya terangkan tadi, berkenaan dengan strategi dan juga kerangka pembangunan tenaga mahir yang dibentangkan oleh kerajaan. Jadi SHRDC sebagai kita kata pusat latihan yang menyediakan latihan-latihan berbentuk kemahiran, untuk semua tahap ataupun semua level lah, sama ada anda lepasan sekolah, adik-adik kita yang baru SPM, tak tahu nak pergi ke mana, juga untuk graduan-graduan lah, yang mencari-cari pekerjaan dan juga mencari-cari bentuk kemahiran yang sesuai, yang mereka nak, yang perlu ada sebelum mereka pergi ke industri. Ataupun mereka-mereka yang bekerja sama juga, mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, maka kesemua anda sebenarnya berpeluang untuk memperolehi beberapa bidang kemahiran di SHRDC, terutamanya dalam bidang-bidang yang berasaskan otomasi dan juga revolusi 4.0. Maka dengan itu, untuk maklumat lanjut boleh pergi ke laman-laman sesawang kami, boleh pergi ke Facebook, boleh pilihlah mana-mana, boleh pergi Twitter, boleh pergi TikTok pun ada, tapi TikTok saya tak masuk ke kat sini. TikTok tu kalau nak tengok style di Sinari lah. Tapi semuanya penuh dengan informasi, tak perlu risau. Jadi anda akan dapat maklumat terkini, apa-apa pengambilan ataupun apa-apa juga maklumat-maklumat yang
diwar-warkan mengenai latihan dan sebagainya melalui laman-laman sesawang kami lah, melalui apa kita panggil ni, social media, melalui social media yang tertera ni. Okey, baik. Maka dengan itu saya ucapkan terima kasih di atas masa yang saya ambil ni, lebih kurang lama lah juga. Saya ingat nak cakap pendek tapi saya ni jenis yang tak boleh nak cakap pendek-pendek. Nak cakap pendek panjang juga jadinya, dah dekat sejam. Okey. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Kita akan ada sedikit quiz lah. Sebagai satu tanda penghargaan juga kepada awak semua, tapi kena bertanding. Bukan bagi saja, kena bertanding. So dengan itu saya rasa saya sudahkan dulu sesi saya. Saya serahkan semula kepada Marisa. Marisa. Alright, okay, thank you so much Encik Syukri. Okay, so ada any questions tak from you guys? Please boleh unmute your mic and then boleh tanya directly dekat Encik Syukri sekarang. Or kalau tak ada, you guys can also type your questions dalam chat box and then Cik Syukri will read out. Kalau tak ada, Cik Syukri ada nak tambah apa-apa lagi tak? Just final thoughts ke before we move on to the quiz kan lepas ni? Ya. Saya nak tanya sikit Encik Syukri saya nak tanya apa kekangan kita dalam untuk memastikan IR 4.0 ni, sebab dari segi kita tahu dari segi teknologi dia, peralatan dia sangat mahal. Untuk dari segi pembelajaran kan tak mudah untuk kita dapat. Contoh kita banyak belajar tengok kat YouTube kan, contoh bidang electrical biasa, macam electrical biasa kita mudah dapat info-info nulis di luar kan. Contoh kalau bidang automation ni, sumber rujukan kita agak sedikit terhad lah kan. Contoh kita tahu ada banyak mesin-mesin canggih, tapi dari segi info kita tu sangat-sangat terhad lah. Kita macam saya sendiri daripada bidang electrical, kita just macam biasa electrical kita very direct to electrical saja. Tak lebih pada automation lah kan. Bila kita dah masuk kerja kilang baru dah nampak sensor, baru kita nampak robot, baru nampak programming kan. Apa kekangan di pihak pusat-pusat latihan sendiri? Okey, terima kasih. Siapa yang tanya tadi Faiz. Okey, Faiz. Kalau kita nak ikutkan daripada bentuk latihan, cara pembelajaran di universiti ataupun di mana-mana IPT lah saya katakan, mana IPT dan sebagainya. Memang pembelajaran di sana adalah fokus, maknanya dia terjurus kepada bidang yang dia ceburi saja. Macam awak ambil electrical, so memang awak belajar electrical saja. Sebab awak kena ingat, bila kita mempelajari sesuatu bidang, dia harus dimulakan dengan asas. Dia tak boleh pergi terus, betul tak? Dia mesti dimulakan dengan asas. Jadi pembelajaran kita di politeknik, di universiti, di college dan sebagainya, di situ adalah proses di mana kita akan didedahkan dengan foundation satu-satu teknologi itu. Okey? Jadi perlu untuk kita mahir dengan foundation dulu. Betul tak? Jadi sudah tentu kalau untuk kita mempelajari satu-satu teknologi yang macam saya kata macam automasi ini, dia adalah kombinasi. Kan? Dia adalah kombinasi satu-satu teknologi yang berbeza dalam satu kemahiran. Yang mana saya boleh nisbahkan yang paling hampir dengan otomasi ni adalah mekatronik lah kalau kita ikut kan. Mekatronik ni adalah satu kursus yang lebih kurang hampir dengan apa yang dikatakan dengan otomasi ni. Pun begitu, otomasi ni sebenarnya lebih luas daripada itu. Dia ada lagi macam-macam macam saya tunjuk tadi. Selain daripada mechanical, ada electrical, ada elektronik, dia juga ada. Dia ada IT dekat situ, dia ada instrument and control, dia ada macam-macam lagi. Jadi
So kalau macam awak katakan awak belajar dalam bidang electrical, so sudah tentu kemahiran awak dalam electrical atau foundation awak dalam electrical sudah kuat. Saya katakan Jadi dengan mempelajari ilmu ataupun disiplin-disiplin ilmu yang baru, khususnya mechanical, electronics, mungkin awak akan belajar tentang IT, computing, programming dan sebagainya. Awak juga perlu melalui asas-asas untuk benda-benda ni. Yang mana pusat latihan ataupun pusat kemahiran macam SHDC dan juga saya percaya pusat-pusat yang lain, kita akan bekalkan foundation yang sama. Sebab walaupun awak mungkin dah ada degree dan sebagainya, tapi bila awak pergi kepada satu disiplin yang baru, dia harus dimulakan pada asas dia. Okey. Bercakap tentang kemampuan ataupun kekangan dia pula. So di industri sudah mestinya apa kita kata pelaburan tu perlu adalah sebab untuk mereka ataupun untuk satu industri ini melangkah ke satu revolusi yang baru, dia perlu ada pelaburan lah. Tapi tak semestinya pelaburan yang mahal, tak. Sebab apa? Sebab asas yang kita bagi ataupun asas yang kita berikan kepada pelajar-pelajar ataupun pada mereka yang mengikuti kursus 4.0 di SHDC ini sebenarnya membolehkan mereka untuk bekerja dengan mesin seminimum mungkin. Maksudnya kita katakan macam ni, apa saja mungkin mesin ataupun apa saja teknologi yang sedia ada di syarikat tu ataupun company tersebut, maka mereka akan cuba untuk manipulate. Tak semesti kata bos you kena beli mesin baru ni, tak boleh, kita dah IR 4.0 mesin kena beli baru, tak. Tapi sebaliknya implementasi tu mengikut kepada apa yang sedia ada di situ dan sejauh mana revolusi itu boleh dilakukan dengan melihat kepada kemampuan sedia ada syarikat tersebut. Sebab kalau nak kirakan revolusi 4.0 ni semua company nak kena invest, saya rasa takkan berlaku juga. Tambah-tambah pula dengan berlakunya pandemik ni, siapa nak pergi beli mesin baru kan? Semuanya nak survive. Jadi revolusi ni lebih kepada kalau katakan mereka ada kemahiran dalam IR 4.0, maksudnya revolusi tu boleh dimulakan daripada bawah. Tanpa perlu melibatkan pelaburan yang besar. Baik. Soalan lain? Alright, terima kasih Kak Faiz for the question and thank you juga Kak Cik Syukri for the explanation lah. Encik Syukri. Yap. Saya ada tengok juga bahawa yang terbaru peralatan terkini student boleh belajar di rumah kan? Yap. Betul. Handle dia punya automation equipment. Betul. Remote access kita panggil. Itu pun awak akan belajar kalau join nanti. Yang menarik dia mesin tu semua kita buat sendiri. Kita tak beli. So student kita yang buat. So memang mereka akan apply apa yang mereka belajar di SHDC. Okay. Itulah automasi dia. Sekarang tu dia program boleh diprogram di rumah sekalipun nak. Boleh. Awak boleh program, awak boleh access anytime, kita akan bagi awak access. So awak buat coding, awak buat programming, PLC programming dan sebagainya. So awak upload dalam cloud dan masukkan hantar ke mesin-mesin yang kita dah set untuk setiap orang tu. So daripada situ awak akan boleh access lah. Maksudnya awak boleh tengok programming awak buat betul atau tak. Jadi proses pembelajaran tu berlaku at any time selagi mana awak diberi access ke mesin tu. Jadi dalam masa yang sama instructor awak boleh check. Masa awak buat tu dia boleh check, tengok programming awak dan sebagainya. Dia pun boleh monitor juga. Sebagaimana awak monitor, dia pun boleh monitor juga. Macam tu. Yeah, that's all from me. So, quick view, Lisa. That is all from me today. Thank you very much and for attending to everyone. And also especially thank you to Encik Muhammad Syukri for the very wonderful session. Alright, sangat informative. Okay, and I hope it was an insightful and wonderful session for you guys juga. Alright, so thank you and please stay home and stay safe. Alright.